Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umairah binti Muhammad Razib bersama sahabat saya iaitu Nur Najah binti Nur Azam. Kami adalah pelajar Diploma Syariah Islamiah semester 4, Kolej Pengajian Islam Johor, Marsah. Tugasan ini adalah tugasan yang telah diamanahkan oleh pensyarah kami yang bernama Dr. Muhammad Ramzi bin Zakaria iaitu di bawah subjek Sistem Perundangan Malaysia. Tajuk bagi tugasan kami ini adalah sumber undang-undang di bawah topik ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Najah binti Nur Azam daripada Diploma Syariah Islamiah semester 4. InsyaAllah dalam video ini, kami akan membentangkan tajuk ketiga iaitu sumber undang-undang. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, terlebih dahulu, saya ingin menerangkan definisi perkataan sumber atau dalam bahasa Inggerisnya disebut source yang mempunyai beberapa makna yang tertentu. Yang pertama, sumber sejarah perkembangan undang-undang iaitu dari mana datangnya undang-undang itu dan dari mana suatu peraturan atau undang-undang itu menjadi sebahagian dari sistem perundangan. Yang kedua, sumber sah undang-undang iaitu dari mana datang undang-undang itu mendapat kuasa dan kesahihannya, seperti dari parlimen atau mahkamah. Maksudnya kita nak cari kepastian sama ada dari parlimen atau dari mahkamah yang mengesahkan undang-undang tersebut. Yang ketiga, sumber yang bermakna sumber bertulis, iaitu di mana sumber itu dijumpai. Contohnya kita mencari sumber yang paling sahih sehingga kepada sumber yang paling dhaif. Seterusnya kita lihat kepada Undang-Undang Malaysia. Di bawah Undang-Undang Malaysia, terdapat undang-undang bertulis yang terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Statut dan Perundangan Kecil. Yang pertama, Perlembagaan Persekutuan adalah sumber utama undang-undang bertulis di Malaysia. Dalam perlembagaan ini ada menyebut mengenai kuasa Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri. Ia juga boleh dipinda melalui proses tertentu dan proses ini berlainan dari proses meminda undang-undang biasa. Dan undang-undang ini dipinda melalui prosedur khas Parlimen Persekutuan di mana satu akta akan diluluskan sekiranya mendapat persetujuan 2/3 daripada majoriti Dewan. Ada juga perlembagaan yang memerlukan persetujuan dari Majlis Raja-Raja. Di dalam Perlembagaan Persekutuan terdapat beberapa pecahan yang lain. Yang pertama, Perlembagaan sebagai Undang-Undang Utama Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang utama persekutuan. Maksudnya, semua undang-undang yang dibuat jika bertentangan dengan perlembagaan adalah batal dan tidak sah. Sebuah mahkamah atau tribunal yang berhadapan dengan mana-mana undang-undang sebelum merdeka yang tidak selari atau bercanggah dengan perlembagaan dan tidak pula diubah oleh Yang di-Pertuan Agong melalui perkara dalam kurungan 4 yang mana sekarang peruntukan ini telah tiada kerana perkara 162 dalam kurungan 4 telah pun dimansuhkan. Maka mahkamah mempunyai budi bicara sama ada hendak mengaplikasikan undang-undang tersebut dalam keadaannya yang bercanggah itu atau mengaplikasikannya dengan pengubahsuaian untuk selarikan dengan perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan yang kedua iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Persekutuan. Kedudukannya seperti seorang raja atau presiden. Negeri-negeri Melayu diketuai oleh seorang Raja Melayu. Akan tetapi, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Wilayah persekutuan terdiri daripada Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan persekutuan yang ketiga iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Dalam perkara 3, Islam adalah agama bagi persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Majlis Raja-Raja boleh bersetuju bahawa sebarang perbuatan, amalan atau upacara hendaklah meliputi seluruh persekutuan.
Perkara 11 perlembagaan adalah mengenai kebebasan beragama. Perlembagaan persekutuan yang keempat iaitu kebebasan asasi. Ia diperuntukkan dalam bahagian 2 di mana hak-hak yang diberikan kebebasan diri, kebebasan dari pengabdian dan kerja paksa, perlindungan dari dibicarakan 2 kali di atas tuduhan yang sama, hak sama rata, kebebasan bergerak, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan, hak kebebasan beragama, hak terhadap pelajaran dan hak terhadap harta. Seterusnya, perlembagaan persekutuan yang kelima iaitu hubungan antara persekutuan dan negeri. Di dalam bahagian ini terdapat 3 pecahan mengenainya. Yang pertama, pembahagian kuasa pemerintah dan perundangan, iaitu terdapat satu sahaja sistem kehakiman, iaitu kehakiman persekutuan yang mentadbir undang-undang persekutuan dan negeri. Mahkamah yang di bawah pentadbiran negeri-negeri ialah Mahkamah Syariah dan Mahkamah Anak Negeri. Di bawah terdapat pembahagian kuasa perundangan di antara negeri dan persekutuan seperti berikut. Yang pertama, senarai persekutuan meliputi perkara mengenai hal ehwal luar negara, pertahanan keselamatan dalam negeri, undang-undang jenayah dan sivil, kewarganegaraan dan lain-lain. Yang kedua, senarai negeri meliputi perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Contohnya, perlindungan bagi binatang liar, beasiswa, perlindungan kanak-kanak, perancangan bandar dan kampung, kesihatan awam dan lain-lain. Yang ketiga, senarai bersama, iaitu meliputi perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri seperti hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga orang Islam, hari kelepasan negeri, jentera kerajaan negeri dan lain-lain. Seterusnya, hubungan antara persekutuan negeri yang kedua iaitu kuasa parlimen membuat undang-undang untuk negeri. Ia salah satu kuasa negeri iaitu mengenai tanah. Ini termasuk pemegangan tanah, hubungan tuan tanah dengan penyewa, pendaftaran hak milik dan surat ikatan mengenai tanah serta hal-hal yang berkaitan tanah. Walau bagaimanapun, kuasa ini tidak terpakai di Sabah dan Sarawak. Seterusnya yang ketiga dalam perkara hubungan antara persekutuan dan negeri iaitu peruntukan kewangan. Satu faktor yang amat berpengaruh tentang hubungan antara persekutuan dan negeri supaya boleh dijalankan secara praktikal. Di Malaysia, kuasa mengutip hasil dalam negeri diserahkan kepada persekutuan. Hasil yang boleh dikutip oleh negeri ialah mengenai orang Islam untuk kegunaan agama. Dari segi ini, negeri bergantung kepada persekutuan untuk mendapatkan peruntukan kewangan dan ini tidak tertakluk kepada syarat-syarat yang dikenakan dalam perlembagaan. Baiklah, kita pergi kepada undang-undang bertulis yang kedua iaitu Perlembagaan Negeri. Menurut perkara 71 dalam kurungan 4, Perlembagaan Persekutuan semua perlembagaan negeri mesti mengandungi peruntukan perlu yang disenaraikan dalam jadual ke-8. Dalam perkara perlembagaan negeri ini terdapat 2 bahagian iaitu Raja atau yang di-Pertua Negeri dan yang kedua Majlis Eksekutif Negeri iaitu Exco. Kita pergi pada bahagian pertama iaitu Raja atau yang di-Pertua Negeri. Menurut perkara 71 dalam kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan setiap negeri kecuali Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak mempunyai raja mereka sebagai ketua negeri yang diiktiraf dan mempunyai kedudukan hak tertentu. Raja mempunyai budi bicara dalam perkara-perkara berikut, iaitu pelantikan Menteri Besar, keengganan memberi persetujuan kepada permohonan untuk membubar Dewan Undangan Negeri, apa-apa fungsi sebagai ketua agama atau yang berkenaan dengan adat Melayu, memohon untuk mesyuarat Majlis Raja-Raja bersidang dalam hal-hal keistimewaan, kedudukan, pengurnian darjat, kebesaran atau hal-hal agama, pelantikan pengganti beliau dan keturunannya, pelantikan adat dan peraturan adat istiadat diraja dan istana. Seterusnya,
Perlembagaan negeri yang kedua iaitu Majlis Eksekutif Negeri. Ia mempunyai tanggungjawab menasihati raja atau yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan tugas eksekutif mereka. Majlis ini terdiri daripada Menteri Besar atau Ketua Menteri selaku pengerusi dan 4 hingga 8 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang dilantik oleh Raja atau yang di-Pertua Negeri atas nasihat Menteri Besar. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan bagi pihak Nur Najah binti Nur Azam sebentar tadi. Statut terbahagi kepada 3, iaitu Akta digubal oleh Parlimen. Yang kedua, Enactment, iaitu digubal oleh Dewan Undangan Negeri kecuali Sarawak. Dan yang ketiga, Ordinance, iaitu digubal oleh Dewan Undangan Negeri, digubal oleh Parlimen di antara tahun 1946 hingga September 1959 dan digubal oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat, iaitu Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dan kedua-dua dewan tidak bersidang. Sumber-sumber statut di Malaysia terbahagi kepada 7, iaitu Akta dari zaman penjajahan British, Perintah dalam Majlis, Order in Council, Akta-Akta India, Ordinan Negeri-Negeri Selat, Enactment Pulau Pinang dan Melaka, Ordinan Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu dan sumber-sumber lain. Akta dari zaman penjajahan British. Setelah Undang-Undang Inggeris yang berkuat kuasa di England diperkenalkan di negeri-negeri Selat, ia telah diaplikasikan mengikut kesesuaiannya dengan keadaan tempatan. Selepas Akta Undang-Undang Sivil 1956 melalui Seksyen 5-2, Undang-Undang Perniagaan Inggeris masih terus dipakai di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang tempatan. Selain dari Undang-Undang Perniagaan, Undang-Undang Inggeris yang lain boleh digunakan di semua negeri-negeri di Malaysia Barat sehingga 7 April 1956. Menurut Ahmad Ibrahim di Pulau Pinang dan Melaka, semua undang-undang Inggeris mengenai perkara yang tidak disentuh oleh Seksyen 5-2 dipakai hanya jika dinyatakan secara jelas atau jika itu adalah implikasi yang tidak dapat dielakkan darinya. Tidak ada undang-undang yang diluluskan selepas 30 Ogos 1957 yang dipakai di Malaysia Barat dan di Malaysia Timur selepas Hari Kemerdekaan. Seterusnya, Perintah dalam Majlis EXCO. Menurut Seksyen 1 Akta Negeri-Negeri Selat 1866, negeri-negeri Selat terkeluar dari menjadi sebahagian dari India dan menjadi tanah jajahan. Seksyen 2 Akta tersebut memberi kuasa kepadanya untuk membuat undang-undang untuk keamanan, ketenteraman dan pemerintahan melalui perintah dalam majlis. Akta ini dimansuhkan pada tahun 1946 apabila Singapura menjadi tanah jajahan yang berasingan dan Pulau Pinang serta Melaka memasuki Malayan Union. Melalui Seksyen 2 Akta Negeri-Negeri Selat Pemansuhan 1946, British Settlement Acts 1887 dan 1945 menjadi terpakai kepada Singapura, Pulau Pinang dan juga Melaka. Di bawah akta ini terdapat kuasa untuk membuat undang-undang yang diberikan oleh perintah dalam majlis ini. Akta-Akta India. Sebelum tahun 1866, Akta-Akta India berkuat kuasa di negeri-negeri Selat. Ordinan Negeri-Negeri Selat. Dari tahun 1866 ke 1946, ordinan-ordinan diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Enactment Pulau Pinang dan Melaka. Tahun 1946. Undang-Undang Majlis Negeri-Negeri Selat. Tahun 1957. Undang-Undang Majlis Negeri State Council. Tahun 1959. Undang-Undang Dewan Perundangan Negeri. Semua majlis ini mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang yang tidak diperuntukkan oleh Badan Perundangan Pusat bagi Pulau Pinang dan juga Melaka. Ordinan Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu. Malayan Union telah ditubuhkan pada tahun 1946 hingga tahun 1948 dan kemudiannya menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Perundangan Tanah Melayu tahun 1946 hingga 1959 melalui Parlimen Persekutuan membuat undang-undang bagi semua atau sebahagian daripada persekutuan termasuk Pulau Pinang dan juga Melaka mengenai perkara-perkara yang tidak diperuntukkan kepada negeri-negeri. Seterusnya, Perundangan Perwakilan
Delegated Legislation. Maksud Delegated Legislation atau undang-undang perwakilan ialah Parlimen diberi kuasa oleh perlembagaan untuk membuat undang-undang. Begitu juga dengan Dewan Perundangan Negeri. Walau bagaimanapun, hanya sebilangan kecil sahaja undang-undang yang dibuat secara terus oleh badan perundangan ini. Kebanyakan undang-undang dibuat oleh pihak berkuasa pentadbiran. Pihak berkuasa pentadbiran ini membuat undang-undang melalui kuasa yang diberikan kepadanya oleh badan perundangan. Dalam membuat suatu undang-undang, badan perundangan biasanya membuat peruntukan yang luas mengenai polisi dan menyerahkan kuasa membuat undang-undang seterusnya secara terperinci kepada badan atau agensi yang lain. Undang-undang yang menyerahkan kuasa perwakilan membuat undang-undang kepada agensi lain ini dipanggil Akta Induk, dan undang-undang yang dibuat melalui fasa perwakilan ini dipanggil Undang-Undang Perwakilan atau Perundangan Kecil. Tugas Perundangan Perwakilan. Yang pertama, untuk menjimatkan masa membuat undang-undang. Badan perundangan mempunyai tugas-tugas lain yang lebih penting selain dari membuat undang-undang seperti mengadakan perbahasan isu-isu yang membawa kepentingan kepada negara, belanjawan dan lain-lain. Badan perundangan kekurangan tenaga pakar dalam bidang tertentu, terutama yang berbentuk teknikal kerana ahli dewan bukannya pakar. Contohnya, undang-undang mengenai teknologi maklumat, berapa orang ahli dewan yang mengetahui mengenainya? Dan yang ketiga, biasanya negara perlu bertindak cepat dan berkesan dalam menangani sesuatu keadaan yang terdesak. Oleh yang demikian, Parlimen tidak boleh dipanggil bersidang pada bila-bila masa dengan notis yang pendek. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan semasa pembentangan kami.